Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun wa ba'. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Surah Fussilat pada ayat yang ke-30. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ni, dapat kita bersua di dalam alam maya, iaitu dalam audio kuliah Facebook. Mudah-mudahan pertemuan kita di saat ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahi asbab daripada kita mengadakan majlis ilmu melalui di alam maya ini, sedikit sebanyak mendatangkan kebaikan kepada negara kita sebagai satu pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada negara kita serta seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia yang digempurkan dengan satu virus, iaitu coronavirus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit tersebut serta virus tersebut dapat dihindarkan daripada Malaysia kita yang tercinta ini dan dibebaskan daripada malapetaka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi daripada surah Fussilat pada ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala bagi ingat kepada kita sekalian. Allah sebut, sesungguhnya hamba-hamba kami yang memperakui Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan mereka. Kemudian Tuhan sebut, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di dalam melaksanakan tuntutan Allah. Istiqamah di dalam melakukan kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di dalam melakukan sunnah-sunnah Rasulullah di dalam kehidupan. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap menjadi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat tersebut, tatanazzalu alaihimul malaikah, kami akan turunkan para malaikat kami untuk memberi bantuan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah tadi, supaya diberikan satu kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dibantu dan diturunkan pertolongan Allah serta nusrah yang berkekalan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang istiqamah di dalam beramal ibadah kepada Allah SWT. Kemudian Tuhan sebut, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu, tetapi janganlah kamu takut, wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih hati sekiranya kamu masih istiqamah kepada Allah. Jangan sedih dan jangan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedih dan jangan takut di atas musibah yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Kemudian Tuhan sebut, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nanti Allah Subhanahu wa taala khabarkan berita gembira kepada manusia yang diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang memperakui Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhannya. Dalam masa yang sama dia beramal soleh, dalam masa yang sama dia istiqamah di dalam beramal soleh kepada Allah dan melakukan ketaatan kepadanya. Diteruskan dengan Allah SWT menghiburkan hatinya, iaitu dengan memberikan satu kemuliaan kepada hamba-hambanya, iaitu syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. So malam ni kita nak berbicara menggunakan kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat
yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya yang akan kita bahaskan pada malam ini, iaitu berkenaan dengan satu tajuk dia iaitu orang mukmin bebas daripada ketakutan dan fitnah serta azab kubur. Ini cerita berkenaan dengan keadaan orang yang beriman ketika mana dia berada di alam kubur. Allah Subhanahu Wa Taala akan bebaskan dia daripada ketakutan. Ini keuntungannya, insya-Allah, yang dikarangkan oleh Imam Al-Qurtubi. Kita akan bahaskan. Dia menyebut, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya, 5 faktor penyebab selamat daripada seksa alam kubur, iaitu yang pertama ribau, iaitu berjaga-jaga terhadap musuh. Yang kedua mati syahid. Yang ketiga bacaan Al-Quran. Dan yang keempat musibah sakit. Dan yang kelima waktu yang baik. Mari kita tengok beberapa penerangan dan beberapa syarah daripada Imam Qurtubi di dalam kitabnya yang berada di hadapan saya ni. Iaitu yang pertama, dia menyebut berkenaan dengan ribab. Ribab ni ejaan dia ra ba alif ta, ta, iaitu ribab. Bukan ribit tol, dia ribab, ribab. Ribab iaitu bermaksud berjaga-jaga terhadap musuh. Siapa yang berjaga-jaga pada musuh ni? Kalau kita tengok dalam situasi sekarang ni, yang realiti zaman sekarang ni yang sedang berlaku, yang berjaga-jaga terhadap musuh siapa? Yang berada di sempadan, yang menjaga keamanan negara, yang memelihara segala kedaulatan negara, yang memelihara segala apa yang ada di dalam negara kita ni supaya menjadi selamat, yang merupakan menjadi insurans kepada negara kita, iaitu yang berada di persempadanan, yang menjaga border-border di atas negara kita ni, iaitu siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan pasukan-pasukan keselamatan kita. Sabda Nabi SAW, kata Salman, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ribatu yawma wa laylatin khairun min siyamin syahrin wa qiyamih wa imma tajara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa amina al-fatana. Sadaqa Rasulullah SAW. Nabi sebut apa? Berjaga-jaga terhadap musuh di barisan hadapan atau perbatasan sehari semalam jauh lebih baik daripada berpuasa sebulan dan ibadah malamnya. Ini keberuntungan pasukan-pasukan keselamatan negara kita yang menjaga di persempadanan tanah air kita, yang menjaga di perbatasan. Allah Subhanahu Wa Taala bagi ganjaran. Nabi kata apa? Siapa yang berjaga-jaga terhadap musuh di barisan depan atau perbatasan sehari semalam, pagi, petang, siang, malam, dia duduk berjaga di perbatasan ni, dia duduk berjaga di persempadanan, maka dia, ini kata Nabi SAW, jauh lebih baik daripada berpuasa sebulan dan ibadah malamnya. Malam pun dapat pahala, seharian dia duduk berjaga tu, dia dapat pahala lebih baik daripada puasa sebulan. Masya Allah, yang ni keistimewaan. Nak dapat keistimewaan macam ni pun susah. Susah. Sebab apa? Hanya orang yang tertentu, yang berkelayakan, yang ada autoriti, yang ada fizikalnya hebat, yang ada kerohanian dia hebat, yang mampu untuk menggalas tanggungjawab amanah negara dan amanah agama yang berada di perbatasan. Ini yang baik yang digalakkan oleh Nabi SAW. Nabi letak orang yang pertama sekali akan mendapat perbebasan daripada ketakutan di alam kubur nanti, bahkan dihindarkan daripada fitnah serta azab kubur daripada Allah SWT. Siapa dia? Orang yang berjaga di perbatasan ataupun yang berjaga-jaga terhadap musuh, iaitu pasukan-pasukan keselamatan. InsyaAllah. Ibu ayah sekalian, kemudian apabila dia mati, maka amal yang dilakukannya mengalir kepadanya. Bila dia mati nanti, amalan-amalan yang dilakukan waktu hidup di dunia dulu akan mengalir kepada dia. Sedangkan rezekinya tetap mengucur ke atasnya, dan dia juga terpelihara daripada fitnah kubur. Hadis itu hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Bermaksud kepada kita sekalian, ini satu galakan ataupun satu motivasi kepada pasukan-pasukan keselamatan kita, iaitu diberikan ganjarannya yang sangat hebat, yang tidak ada hebatnya melainkan satu pasukan ataupun satu pasukan keselamatan ataupun tentera ataupun polis ataupun maritim, polis maritim yang duk menjaga di perairan
daratan, menjaga persempadanan, yang menjaga di border-border, yang mempertahankan negara kita ni supaya tidak dicerobohi. Mereka ini berada di dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah bagi janji kepada mereka ni, rezekinya mengucur ke atasnya dan dia juga terpelihara daripada fitnah kubur. Ini kehebatan dia yang Allah janjikan. Kemudian ribat, yakni berjaga-jaga terhadap musuh di barisan depan, merupakan amal yang paling baik yang pahalanya kekal sesudah kematian, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-A'la bin Abdurrahman daripada bapaknya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda SAW bersabda, Nabi kata apa? Jika anak Adam mati, maka semua amalnya putus kecuali 3 perkara. Yang tu yang kita dah tahu dah sebelum ni. In qatu'u amalu illa min salas, waladun yad'u lah, anak-anak yang mendoakan ibu bapanya, ilmu yang tafi'u bih, ilmu yang memberi manfaat, sedekatun jariyah. Yang tu kita dah tahu dah. Yang tu tiga perkara yang tidak akan putus amalannya, ya. Yang tu yang kita sudah faham sebelum ni. Hadis ini sahih, tetapi hanya terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Demikian juga suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Nuaim yang menerangkan mengenai mayat sesudah matinya. Pada masa itu terdapat beberapa amalan yang tidak terputus pahalanya dengan kematian dan kebinasaannya, seperti sedekah. Yang ini takkan putus. Orang yang rajin sedekah, time-time ni sedekah banyak-banyak. Sedekah waktu bila yang tak boleh memberi manfaat, sedekah ketika mana matahari dah naik daripada barat, habis, tak boleh sedekah dah. Matahari dah naik ke barat, time tu dah tidak ada dah segala kebaikan kita, time tu dah tak ada dah segala apa yang kita nak bertaubat kepada Allah, time tu tak terima dah. Selagi mana bila matahari naik daripada barat, habis, tidak memberi manfaat sedikit pun apa segala kebaikan kita yang kita lakukan di dunia ni. Kalau time tu manusia dalam keadaan sebelum matahari naik daripada barat ni, dalam keadaan dia tak pernah pakai tudung, tiba-tiba dia tengok matahari itu baru naik daripada barat tersebut, dia baru nak pakai tudung, time tu Allah Subhanahu Wa Taala tak nilai pun sedikit kebaikan dia yang dia baru bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, kakak-kakak, abang-abang sekalian, sekarang ni dunia yang kita tak menentu ni keadaannya ni, perbanyakkan kebaikan dan perbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ini senantiasa di dalam jagaan Allah serta rahmat daripadanya. Bimbang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita satu hari, kita tidak tahu keadaan bagaimana nak berlaku kiamat ni, bila nak berlaku kiamat kita tak tahu. Tetapi segala-galanya alamat ataupun anasir-anasir yang nak menunjuk arah ataupun pandu arah ke arah nak berlaku kiamat itu sudah dekat dah. Puncanya, beberapa manusia yang reti dan cakna benda-benda yang Allah tunjukkan di atas muka bumi Allah ni, kalau dia reti, kata itu adalah teguran daripada Allah, ataupun dia reti apa yang Allah tunjukkan semua tu adalah satu tanda-tanda yang menjadikan kita ni jadi manusia insaf di atas apa yang kuasa yang Allah tunjukkan kepada hamba-hambanya. Kalaulah jadi orang yang cerdik, dia akan ambil segala pengajaran yang Allah tunjukkan waktu berada dalam situasi sekarang ni, maka dia akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, abang-abang, kakak-kakak, puan-puan yang dikasihi sekalian, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita tidak tahu bilakah masanya yang Allah akan datang untuk mengambil nyawa kita, apatah lagi dalam keadaan kita yang tidak bersedia untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Kemudian iaitu perkara yang kedua, iaitu ilmu dan anak yang soleh. Di samping itu ada riba. Orang yang melakukannya akan mendapat pahala yang berlipat kali ganda sehingga hari kiamat menurut hadis Nabi SAW. Jika dia mati, maka pahalanya akan mengalir kepadanya. Iaitu perkataan yang pertama kita sebut riba ta. Ra ba alif ta, iaitu satu pasukan keselamatan yang menjaga di perbatasan. Mereka ini satu manusia yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah kata rezekinya tetap mengucur ke atasnya, dia juga terpelihara daripada fitnah di alam kubur. Hebat. Kita tengok lagi, ada 4 lagi. Dia semua ada 5 yang disebut oleh Imam Qurtubi ni. Kita nak tengok kod-kod lah salah satu daripada amalan tersebut ataupun pekerjaan tersebut, kita pun terlibat sama macam tu.
Kita pun terlibat di dalam arena yang disebut sebagai manusia itu. Kalau dia buat amalan tu, dia bebas daripada fitnah kubur, dia tak ada rasa takut pun berada di alam kubur, dia rasa bahagia di alam kubur. Kita nak yang tu. InsyaAllah kita buat. Kemudian, terdapat suatu penjelasan terhadap perkara tersebut dalam suatu kitab hadis At-Tirmizi yang diriwayatkan oleh Faddalah bin Ubaid. Dia mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, kullul mayyiti yukhtamu ala amalih illa murabita fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa yu'ammanu min fatanil qabri. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap mayat akan tertutup amalnya kecuali orang yang senantiasa melakukan riba, yakni berjaga-jaga terhadap musuh di wilayah perbatasan, yakni pada jalan Allah. Amalnya akan bertambah, yakni bertumbuh sehingga hari kiamat dan bebas daripada fitnah kubur. Masya Allah. Ni, iaitu dia masih sebut berkenaan dengan riba. At-Tirmizi menyatakan bahawa hadis ini hadis sahih. Abu Daud juga mengatakan suatu hadis yang mirip dengan hadis tersebut. Baginda Nabi SAW bersabda, dia bebas daripada fitnah kubur. Fitnah kubur ni kita tahu, seperti mana yang kita baca sebelum ni, kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat. Keadaan manusia di alam kubur sangat mengerikan, sehingga Nabi SAW pernah dibawa oleh Jibril AS di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi melalui di dalam satu perjalanan dia, Nabi tengok ada beberapa kubur, Nabi dengar duk tengah kena azab di alam kubur. Bila Nabi tanya kepada Jibril AS, Jibril bagi tahu, manusia ni tidak ada apa pun dia, melainkan dia ni adalah manusia yang difitnah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam kubur. Dia diseksa di alam kubur walaupun dosanya sekecil-kecil dosa. Dosa apa? Dosa dia tidak menyucikan di dalam membuang air kecil. Itu saja dosa. Tetapi azab di alam kubur, dia duk kena azab. Maka Nabi SAW cabut satu pokok dan dia letak di atas perkuburan tersebut. Dan Nabi berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah meringankan azab kepada hamba Allah yang berada di alam kubur tersebut. Apabila Nabi cucuk pokok tersebut, mudah-mudahan selagi mana suburnya pokok tersebut, maka bertambah-tambahlah doa pokok tersebut daripada Nabi SAW menjadi asbab diringankan azab di alam kubur. Banyak fitnah-fitnah di alam kubur ni. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat ini kasih sekalian. Kemudian, perkataan bertambah di sini bermakna berlipat ganda dan pahalanya tidak berhenti kerana kematiannya. Bahkan Allah SWT senantiasa menambahnya. Amal kebaikannya juga membawa keselamatan daripada musuh dan melindungi mereka dengan perlindungan menyucikannya agama serta menegakkan syiar Islam. Amal yang mengalir pahalanya hanya amal yang soleh yang dilakukannya. Terdapat suatu hadis dengan sanad sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan berjaga-jaga daripada musuh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni riba pada jalan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengalirkan pahala atas amal solehnya yang dilakukannya atau membebaskannya daripada fitnah kubur dan memberi rezeki berupa rasa selamat daripada ketakutan yang dahsyat di alam kubur nanti. InsyaAllah. Jadi ibu ayah sekalian, maksudnya di alam kubur ni satu benda yang kita tak terlepas daripada apa yang kita akan alami di alam kubur nanti. Kita tak akan terlepas. Kalau kita orang baik, kita akan alami satu suasana yang baik di alam kubur. Kalau kita orang yang tidak baik, kita yang manusia yang banyak dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah pasti akan diberi fitnah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam kubur sebagai satu benda yang membinasakan kita di alam kubur. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, pernah saya baca kitab yang sama ni, Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat ni. Ada beberapa page yang menceritakan cerita tersebut yang diriwayatkan daripada Ka'ab bin Ahbar. Keadaan orang yang beriman ni ketika mana dimasukkan di alam kubur. Bila masuk di alam kubur, malaikat yang datang nak mengazab manusia yang berada di alam kubur ni, apa yang berlaku kepada dia? Pertama-tama kali malaikat tu datang di hujung kaki. Hujung kaki dia datang. Dia buat apa di hujung kaki? Lalu dia berada di hujung kaki, dia cuba nak sentuh kaki tersebut. Maka kaki yang ada kesan amalan soleh, kesan daripada kaki tersebut, dia akan mengatakan, kau jangan sentuh kaki hamba Allah ni, sebab kaki dia adalah kaki yang selalu mendirikan solat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malaikat tak dapat sentuh kaki dia.
Bila tak dapat sentuh, dia naik ke atas hujung kepala. Dia berada di hujung kepala, lalu amalan puasa main peranan. Amalan puasa kata apa? Kau jangan sentuh kepala dia ni, sebab dia waktu hidup di dunia dulu pernah lapar dan dahaga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Bila sampai di perut pula, malaikat tadi tak sampai di kepala, tak dapat nak sentuh kepala. Bila sampai di perut, ada dua amalan yang menjaga perut tersebut, iaitu amalan yang pertama, amalan daripada kesan ibadah haji, dan amalan daripada kesan berjihad fisabilillah. Dia kata apa? Amalan ni, amalan yang berada di perut, dia kata apa? Wahai malaikat, kau jangan sentuh perut hamba Allah ini, sebab waktu dia hidup dulu di dunia, dia pernah menjaga ataupun pernah menghabiskan segala kudratnya demi menyahut seruan Allah, iaitu panggilan haji di Makkah Al-Mukarramah. Masya Allah. Kemudian perut yang sebelah ni pula kata apa? Wahai hamba Allah, malaikat, kau jangan sentuh hamba Allah ini, sebab dalam kehidupan dia pernah berjihad fisabilillah. Dia sanggup berkorban semata-mata kerana Allah, sanggup berkorban kerana untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sentuh dia, jangan azab kepada dia. Masya Allah. Apa jadi? Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan malaikat tersebut untuk mengazab hamba Allah tadi. Maka sampai di tangan kiri dan kanan. Siapa yang bermain peranan? Amalan apa yang main peranan? Amalan di tangan kiri dan kanan, iaitu amalan sedekah dan amalan berzakat. Main peranan untuk mempertahankan tangan supaya tidak dikenakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan malaikat yang cuba nak mengazab hamba Allah SWT tersebut. Apa jadi? Bahagia dia. Bila bahagia dia tidak dapat disentuh oleh malaikat yang nak mengazab tersebut, malaikat itu ucap, malaikat kata apa? Bahagialah kamu. Sehingga disebut sebagai satu kalam daripada malaikat, numu naumatakal arus, tidurlah kamu seperti mana pengantin baru. Soalan sekarang ni, tahu macam mana pengantin baru tidur? Tak tahu. Kalau tak tahu, itu payah tu. Kalau nak tahu juga macam mana pengantin baru tidur, boleh macam-macam. Boleh kahwin lain, tak ada masalah. Baru tahu macam mana pengantin baru tidur macam mana. So begitulah keadaan manusia yang dibahagiakan oleh Allah SWT. Kesan daripada amal soleh yang dikerjakan waktu hidup di dunia dulu menjadi asbab dia bahagia di dalam kubur yang diberikan layanan istimewa oleh Allah SWT. Ibu-ibu, ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dekat sekalian, kemudian kita tengok sikit. Abu Nu'aim Al-Hafiz meriwayatkan satu hadis daripada Jubair bin Bukair, Kubair bin Murrah dan Amr bin Aswad daripada Irbab bin Sariyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, setiap amal terputus daripada orang yang melakukannya ketika dia mati, kecuali orang yang melakukan ribat pada jalan Allah. Pahalanya akan terus bertambah dan rezekinya terus mengucur kepadanya sehingga hari perhitungan. Dia nak sama hadis ni. Hadis-hadis ni. Okey, amalan yang kedua, iaitu amalan yang kedua yang boleh membahagiakan kita sehingga di alam kubur nanti kita tidak akan rasa takut, bahkan kita tak kena fitnah di alam kubur. Amalan yang kedua apa? Mati syahid. Mati syahid tu. Mati syahid ni kita tengok pula mati syahid yang macam mana. Diriwayatkan daripada oleh Rashid bin Sa'ad daripada beberapa orang sahabat Nabi SAW bahawa seorang lelaki mengajukan pertanyaan kepada baginda, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan fitnah bagi mereka yang mati syahid dalam kuburnya? Rasulullah menjawab, cukup kilatan pedang atas kepala mereka sebagai fitnah. Demikian juga terdapat satu hadis daripada Sunan Ibnu Majah dan Jami' At-Tirmizi serta daripada Miqdam bin Ma'di yang mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah mendapat 6 keistimewaan berikut. Dengar ni, orang yang mati syahid dia dapat 6. Apa dia? Dosanya diampuni ketika pertama kali darahnya menitis. Keluar terbit darah tu saja, tidak ada dosanya satu pun, tidak ada dosa, bahkan diampuni oleh Allah SWT. Satu. Yang kedua, diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya di syurga. Allah pamerkan kepada dia. Apa kata apa? Ini gambaran kepada kamu syurga yang sedang menanti kamu. Siapa dia? Orang yang mati syahid fisabilillah. Kemudian diselamatkan daripada azab kubur. Azab kubur tak kena dah. Masya Allah. Kemudian yang keempat, selamat daripada kedahsyatan yang paling besar. Dia tak ada rasa takut, dia tak ada rasa apa pun kebimbangan di alam kubur ketika mana dia berseorang diri. Tak ada. Bahagia dia di alam kubur. Yang kelima, diberi mahkota kehormatan berupa batu mulia
yang lebih baik daripada dunia serta isinya. Masya Allah, diberikan satu mahkota yang mulia, yang tidak ada nilainya yang boleh tandinginya dengan kemuliaan dunia ni dan seisinya. Tiada tandingan. Maka hebat dia, mati dalam keadaan yang cukup dimuliai oleh Allah SWT. Kemudian dikahwinkan dengan 72 bidadari dan dapat memberi syafaat kepada 70 orang keluarganya. Ini keistimewaan hebatnya. Jadi mati syahid itu mati yang cukup mulia di sisi Allah SWT. Kemudian yang ketiga, orang yang akan bahagia, orang yang akan tidak rasa takut, orang yang akan dilepaskan oleh Allah SWT di alam kubur supaya tidak dikenakan fitnah kepada dia di alam kubur nanti. Siapa? Yang ketiga, orang yang membaca Al-Quran. Yang tu hebat. Siapa yang membaca Al-Quran, hari-hari baca Quran, Masya Allah hebat. Kan sekarang ni kita dalam keadaan mood. Orang kata apa? Quarantine kan. Sekarang ni kita tukar. Quran time pula. Quran time. Jadikan sekarang ni time kita Quran time, bukan quarantine. Quran time itu kita perhabiskan masa kita supaya kita dihiburkan dengan Al-Quran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bulan Rajab yang sedang kita mengisi kekosongan masa dan kelapangan masa yang kita ada sekarang ni, manfaat dengan Al-Quran. Kalau boleh cantik lah, Alhamdulillah. Kalau boleh cantik. Duduk saja sehari kita baca 1 juzuk, sehari kita baca 4 makro', okey lah. Dalam 15 hari, insya-Allah. Kalau kita buat satu hari 2 juzuk, masya-Allah hebat. Boleh khatam Quran. Mulia di sisi Allah SWT. Carilah masa kepada Allah SWT. Jangan sampai kita tidak ada masa untuk Allah SWT. Quran ni hebat. Baca Quran. Orang yang baca Quran, dia akan mulia di sisi Allah SWT. Terutamanya Al-Quran yang tak sepatutnya kita tinggal, iaitu surah Al-Mulk. Jangan tinggal surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni disebut oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab dia ni. Dia kata apa? Dia main satu sabda Nabi SAW. Dia kata apa? Hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min azabil qabr. Nabi SAW sebut, surah itu menghalang dan menyelamatkannya daripada azab kubur. Siapa baca surah Al-Mulk setiap malam? Saya selepas isyak baca. Tapi syarat surah Al-Mulk jangan dibaca di atas katil. Syarat dia yang tu. Sebab apa tak boleh baca atas katil, Ustaz? Lagi baru 5 ayat dah hilang daripada radar. Tu hebat. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Habis mengeruh. So jangan baca atas katil. Baca kat mana? Baca di ruang tamu. Kalau nak baca atas katil pun tak ada masalah. Tapi syarat mesti habiskan terlebih dahulu. Baca surah Al-Mulk 30 ayat. 30 ayat dari surah Al-Mulk. Tetapi boleh menyelamatkan kita daripada terkena fitnah di alam kubur. Baca, jangan tak baca, rugi kita nanti. Waktu kita duduk sihat, waktu kita duduk boleh baca, dan waktu dalam keadaan kita ada kelapangan masa, baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemuliaan surah Al-Mulk itu membebaskan kita daripada fitnah di alam kubur. Baca surah Al-Mulk 30 ayat. 2 muka suku ya. 2 muka suku saja. Berapa ayat Ustaz? Berapa minit kalau baca betul-betul Ustaz? 7 minit dah habis. Mau dengan tak nak. Kalau tak nak, terpulang. Mungkin dia ada amalan yang hebat yang boleh mengatasi surah Al-Mulk itu supaya dibebaskan di alam kubur. Terpulang. Ustaz, kami ada amalan lain, kami rajin sedekah, kami tak nak baca surah Al-Mulk. Terpulang. Kenapa tak nak baca surah Al-Mulk? Kami ni jenis geng-geng menggunakan mazhab Malasi. Menggunakan mazhab Malasi memang tak ada apa. Memang malas lah. So kita baca surah Al-Mulk. Jangan lupa. Okey, perkara yang keempat. Perkara yang ketiga ni Al-Quran lah, terutamanya surah Al-Mulk. Kalau Al-Quran keseluruhannya lagi baik. Siapa yang bersama Al-Quran di dalam jagaan Allah, siapa yang bersama Al-Quran, dia tidak akan disia-siakan kehidupan dia oleh Allah SWT. Siapa yang bersama Al-Quran, maka dia akan menjadi seorang yang hebat. Itu janji Allah SWT. So kita baca Quran, jangan tinggal baca Quran. Hari-hari mesti ada jadual untuk baca Al-Quran. Okay? Yang keempat, untuk menjadikan
alam kubur kita nanti dibebaskan oleh Allah SWT, dan tidak ada perasaan takut di dalam kubur ketika mana kita berada bersorangan, iaitu disebabkan dengan musibah sakit. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata maridan mata syahidan wa wuqiya fitnatal qabri wa ghudiya wa riha alaihi birizqihi minal jannah." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Orang yang meninggal dunia kerana sakit adalah syahid. Oh, masya-Allah. Orang yang sakit kemudian disebabkan sakit itu dia mati. Kata Nabi, dia adalah mati syahid. Mati sebab sakit. Dia diselamat daripada azab kubur. Dia tak kena azab kubur. Dia diselamat oleh Allah SWT. Sebab apa? Mati dan sakit. Kemudian, setiap pagi dan petang diberi rezeki dari syurga Allah SWT. Dia duduk di alam kubur tersebut, Allah hiburkan dia dapat rezeki daripada syurga Allah SWT pagi dan petang. Dia dapat nikmat daripada syurga Allah SWT. Hadis itu riwayat Ibnu Majah. Jami' bin Shaddad menyampaikan satu hadis daripada Abdullah bin Yasar ketika aku duduk dekat dengan Sulaiman bin Syad daripada Khalid bin Utrafah. Keduanya menyebut tentang seorang lelaki yang mati kerana sakit perut. Pada masa itu keduanya mahu melihat jenazahnya. Salah seorang berkata kepada temannya, "Bukankah Nabi SAW bersabda, orang yang mati kerana sakit perut tidak akan diseksa dalam kubur?" Abu Daud As-Sayalisi menyatakan hadis tersebut dalam musnadnya. Syu'bah menyampaikan hadis itu kepada kami daripada Jami' bin Shaddad. Lalu dia menyatakan dan menambahnya, kemudian yang lain berkata betul. Maknanya hadis itu hadis yang diyakini kebenaran dia. Jadi maksudnya, siapa yang mati dalam keadaan sakit, mati dia adalah mati syahid. Dia akan dibebaskan daripada Allah SWT supaya tidak terkena fitnah di alam kubur nanti. Yang kelima, waktu yang baik. Waktu yang baik. Rabi'ah bin Saif meriwayatkan satu hadis daripada Abdullah bin Umar. Dia mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Seorang muslim yang meninggal dunia pada hari Jumaat atau malam Jumaat akan dijauhkan daripada fitnah kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan bahawa hadis ini hasan, gharib, munqati'. Menurutnya, pandanganku, dalam Nawadil Usul, Abu Abdullah At-Tirmidzi meriwayatkan hadis tersebut dengan sanad yang bersambung daripada Rabi'ah bin Saif Al-Iskandari, daripada Iyad bin Uqbah Al-Fihri, daripada Abdullah bin Umar. Dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, siapa yang meninggal dunia pada hari Jumaat atau malam Jumaat akan diselamatkan daripada fitnah kubur. Maksudnya apa? Orang yang meninggal dunia hari malam Jumaat ataupun hari Jumaat, dia akan dibebaskan daripada fitnah kubur. Itu maksudnya ada dua hadis tu cerita berkenaan dengan kelebihan orang yang meninggal pada waktu yang baik. Waktu yang baik lah, meninggal waktu yang baik. Dia tak ada meninggal dalam keadaan lalai, dia tak ada meninggal dalam keadaan dia lupa Allah, dia tak ada meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, itu saja tajuk pada malam ini yang kita bicarakan. Sebelum saya nak tinggalkan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, saya nak tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala nanti dia akan berhujah kepada kita waktu kita hidup di dunia ni. Dengan apa? Dengan nabi-nabinya. Kita jangan banyak alasan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita ni tak ada nak buat kebaikan, tak ada masa nak buat kebaikan. Sibuklah, kita kata kita sibuk dengan dunia, kita kata kita sakit, kita kata kita ni macam-macam. Kita tengok. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala yahtaju yawmal qiyamah bi arba'ati anfusin ala arbatin ajnas minan nas ala al-aghniyai bi Sulaiman ibni Daud wa 'alal 'abid bi Yusuf wa 'alal marda bi Ayyub wa 'alal fuqara bi Isa." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kiamat kelak Allah akan menjadikan 4 orang sebagai alasan untuk berhujah. So kita jangan buat banyak-banyak alasan. Tuhan akan soal balik kita, Tuhan akan balas balik alasan kita tersebut dengan 4 alasan. Tuhan kata apa? Allah akan berhujah kepada orang kaya dengan Nabi Sulaiman bin Daud. Kalau kita berada di kondisi manusia yang kaya, manusia yang jutawan, manusia yang millionaire, manusia yang hartawan, manusia yang banyak harta, kita buat alasan banyak. Kita kata apa? Tak ada masalah nak beribadah pada Allah. Tak ada masalah
nak baca Quran, tak ada masalah nak sembahyang tahajud, tak ada masalah nak pergi masjid, tak ada masalah nak ingat Allah, tak ada masalah nak selawat pada Rasulullah, tak ada masalah nak baca surah Al-Mulk setiap malam. Allah buat alasan dia. Allah kata apa? Aku jadikan Nabi Allah Sulaiman AS, dia lebih sibuk daripada hang. Dia bukan hanya memerintah manusia, bahkan dia memerintah semua makhluk. Jin dan manusia, haiwan-haiwan, semua di dalam genggaman dia, di dalam pemerintahan dia. Tetapi dia adalah manusia yang bersyukur pada aku, yang rajin beribadah kepada aku. Apa alasan kamu? So kita biar jadi orang kaya yang rajin beribadah pada Allah SWT. Yang kedua, Allah akan berhujah kepada para hamba sahaya dengan Nabi Allah Yusuf AS. Kita kata kita miskin, kita kata kita ni miskin papa ke dana, tapi Allah bawa main satu perumpamaan. Allah kata apa? Aku bagi jadi Nabi Allah Yusuf AS miskin, tetapi dia hamba aku yang bersyukur pada aku. Tak boleh kita nak buat alasan, nak lari daripada mana? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan alasan yang berbagai-bagai ni. Tak boleh. Tak ada ruang kita. Kemudian Allah kata apa? Aku akan berhujah kepada orang yang sakit dengan Nabi Allah Ayub AS. Orang sakit pun dia tak boleh buat alasan. Aku sakit wahai Allah, aku dah kena sakit macam-macam ni, aku duk sakit, duk terlantak ni, sakit sangat aku ni. Tuhan kata apa? Aku bagi jadi Nabi Allah Ayub AS sebagai pengajaran kepada kamu. Kenapa kamu tak ambil pengajaran yang berlaku pada Nabi Allah Ayub AS, yang cukup bersyukur sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Walaupun ditimpa kesakitan, tetapi dia adalah hamba yang sangat bersyukur pada Allah. Siapa dia? Nabi Allah Ayub AS. Sebab itu kalau kita berada di dalam kondisi, situasi manusia yang sakit, jangan beralasan kepada Allah SWT untuk kita beribadah kepada Allah, terutamanya di dalam syukurnya kita kepada Allah SWT. Perkara yang keempat, Allah SWT akan berhujah kepada orang yang fakir dengan Nabi Allah Isa AS. Kita jadi fakir, kemudian kita beralasan banyak untuk kita nak beribadah pada Allah. Allah kata apa? Nabi Allah Isa AS pun fakir, tetapi dia adalah hamba Allah SWT yang rajin beribadah kepada aku. Jadi tuan-tuan, ibu ayah sekalian, jangan kita banyak alasan kepada Allah SWT, dan kita perlu menjadi manusia yang rajin beribadah pada Allah SWT. Jadilah manusia yang rajin bersyukur di atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita selama ini. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat kelak. Tuhan sebut dalam surah As-Sajdah, Tuhan sebut dalam surah Al-Mulk, Tuhan sebut dalam surah Al-Isra, ada tiga panca indera iman yang selalu tidak disyukuri oleh hamba-hamba Allah SWT. Apa dia? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Apa dia? Allah jadikan telinga, Allah jadikan mata, Allah jadikan hati, ramai manusia yang tidak bersyukur. Syukurilah tiga elemen panca indera iman yang diberikan oleh Allah kepada kita ni, memanfaatkan sehabis mungkin untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Rajin mata kita ni tengok Al-Quran, rajin telinga kita ni dengar benda yang baik-baik, rajin hati kita ini dihidupkan dengan daripada kesan-kesan daripada peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita hidup. Tiga benda ni kalau kita nak menghidupkannya, manfaatkanlah dia sehabis mungkin di dalam majlis-majlis ilmu yang kita duduk, di dalam majlis-majlis ilmu, ataupun kita berada di mana-mana tempat yang didirikan majlis ilmu tersebut. InsyaAllah tiga-tiga benda ni akan menjadi asbab kita memanfaat dan kita bersyukur di atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita selama ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah sekalian, itu saja yang kita bicarakan pada malam ini. Terima kasih di atas perhatian dan di atas tontonan yang diberikan, sokongan kepada audio kuliah yang diberikan ni. Mudah-mudahan ada sedikit sebanyak kepada seluruh rakyat Malaysia diberikan kemuliaan daripada Allah SWT, diberikan penghindaran ataupun pembebasan daripada penyakit coronavirus yang melanda di tanah air kita ni, insyaAllah. Mari kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Al. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami mengabdikan diri kami sebagai hamba kepadamu ya Allah, dan kepadamu kami memohon pertolongan dan bantuan daripadamu ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, bebaskanlah Malaysia kami yang tercinta ini wahai Allah daripada terkena penyakit
coronavirus yang sedang melanda di tanah air kami ini, wahai Allah. Jangan sesekali Engkau kenakan kepada rakyat Malaysia yang tercinta ini, wahai Allah. Sebaliknya, Kau bebaskanlah, wahai Allah. Hindarkanlah daripada tanah air kami, hindarkanlah daripada dunia ini penyakit coronavirus yang datangnya tidak mengenal siapa, wahai Allah SWT. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau jadikan segala dosa-dosa kami ini penyebab didatangi musibah yang tak dapat kami tanggungi itu, wahai Allah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau bebani seluruh rakyat Malaysia ini dengan penyakit-penyakit yang tidak dapat kami tanggungi, wahai Allah, di atas kuasa dan kudrat yang kami ada, wahai Allah. Sebaliknya, Kau berikanlah keafiatan kepada seluruh rakyat Malaysia yang tercinta ini, wahai Allah. Daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sampailah ke rakyat-rakyat yang di bawahnya, wahai Allah, supaya dihindarkan penyakit-penyakit yang tidak diingini ini, wahai Allah. Mudah-mudahan kami di dalam jagaan-Mu, wahai Allah. Mudah-mudahan kami di dalam pengawalan-Mu, wahai Allah. Seperti mana yang Engkau firmankan di dalam Al-Quran, Fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah lah sebaik-baik penjagaan dan dialah Tuhan yang sangat penyayang kepada hamba-hambanya yang disayanginya, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah kami di dunia dan di akhirat kelak, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bebaskanlah kami daripada penyakit-penyakit yang tidak diingini ke atas negara kami dan rakan-rakan kami yang berada di tanah air-Mu ini, wahai Allah. Terutamanya rakan-rakan kami daripada Malaysia, rakan-rakan kami di Indonesia, rakan-rakan kami di Singapura, rakan-rakan kami seagama kami di seluruh dunia ini, wahai Allah. Hindarkan rakyat-rakyat Islam ataupun orang-orang Islam daripada penyakit coronavirus ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami pada setiap waktu dan ketika, tidak kira di mana jua kami berada, juga kami pohonkan, ya Allah. Selamatkanlah negara kami yang tercinta ini, wahai Allah, dari segala ancaman dan mara bahaya, dari segala kekacauan dan huru-hara, agar kami dapat hidup dalam aman dan sejahtera. Wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.